Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini kita dapat lihat apa yang berlaku di Morocco, di mana berlaku satu gempa bumi yang agak besar. Ribuan nyawa dikatakan telah terkorban dan banyak kemusnahan dan juga kecederaan yang berlaku dan setiap golongan masyarakat. Dan kita lihat apa yang berlaku di Morocco, bukan itu sahaja. Pada beberapa bulan yang lalu, di awal tahun, kita lihat gempa bumi besar yang berlaku di Turki, di mana tempat itu juga banyak pelarian Syria yang lari daripada negara asal mereka. Dan begitu jugalah dengan bencana-bencana alam yang lain. Kita lihat di Malaysia sendiri banyak berlaku banjir-banjir sehingga menyebabkan kematian, kecederaan, kerugian harta benda, di mana musnahnya rumah dan sebagainya. Persoalan yang timbul, adakah boleh kita katakan bahawa bencana-bencana alam yang berlaku ini disebabkan dosa-dosa kita semata-mata? Adakah disebabkan maksiat yang kita lakukan di dalam dunia ini Allah hukum kita dengan bencana? Jawapan itu tidaklah 100% betul. Sebab apa? Sebab kalaulah kita katakan bahawa disebabkan dosa-dosa dan juga maksiat inilah yang menyebabkan Allah turunnya bencana sebagai amaran kepada manusia, kita dapat lihat orang-orang kafir di negara-negara lain yang mana mereka bebas melakukan maksiat, mereka semakin dahsyat melakukan perkara tersebut. Mereka syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ke hari ini mereka tidak dikenakan bencana-bencana alam seperti yang berlaku di Morocco baru-baru ini ataupun di Turki, satu gempa bumi yang besar. Oleh itu, untuk memahami benda ini, kita perlulah lihat dalam kaca mata Al-Quran dan As-Sunnah secara penuh, mutakamil. Bukannya kita ambil satu ayat, kita buang ayat yang lain. Kita ambil satu nas, kita buang nas yang lain. Pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala mengatur segala perkara yang berlaku di atas muka bumi ini. Perkara yang baik dan perkara yang tidak baik. Wa nabluukum bisyarri wal khairi, dan kami menguji kamu benda yang baik dan juga yang tidak baik. Dan kalau kita lihat bencana-bencana yang berlaku di atas muka bumi ini, sama ada yang berlaku di negara-negara orang Islam atau negara bukan Islam, ala lahul khalq wal amr fatabarakallahu ahsanul khaliqin, dan kepada Allah lah kembali segala penciptaan dan juga urusan. Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan sekian alam. Dan kita lihat bencana-bencana yang berlaku, Allah Subhanahu Wa Taala memang ada sebutkan perkara tersebut dalam Al-Quran. Salah satunya disebutkan bahawa ia memang ada kaitan dengan tangan manusia. Wa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa yang menimpa kamu itu adalah disebabkan tangan-tangan kamu, dan Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Dalam ayat ini Allah sebutkan ia disebabkan oleh tangan-tangan manusia, oleh sebab dosa-dosa manusia, maka berlakulah bencana. Tetapi kalau kita lihat di mana pada zaman Umar bin Khattab berlaku satu gempa bumi yang besar, dan Umar Al-Khattab katakan apa? Maka kanat hadhihi zillah illa an syai'in ahdathtumu, dan tidaklah berlaku gempa bumi adalah disebabkan kamu semua. Dan kita lihat pada zaman Umar itu adalah pada zaman para sahabat masih hidup, para tabi'in yang masih hidup, dan mereka ni bukan setakat orang-orang yang soleh, mereka adalah para sahabat. Dalam kalangan mereka dijanjikan syurga, dalam kalangan mereka pernah bersama Rasulullah SAW dalam kehidupan mereka, dalam peperangan mereka. Dalam keadaan itu, mereka juga menimpa bencana gempa bumi. Oleh itu saya nak katakan di sini bahawa ya, boleh jadi gempa bumi ini disebabkan tangan manusia, disebabkan dosa manusia, tetapi boleh jadi juga disebabkan Allah telah tentukan berlakunya gempa bumi sebagai ujian kepada orang yang baik dan juga orang yang tidak baik. Sebab itu, apa sahaja yang berlaku bencana di atas muka bumi ini, kita tak boleh nak sewenang-wenangnya, kita tak boleh nak mudah-mudah katakan bahawa ini adalah disebabkan dosa manusia, ini disebabkan oleh maksiat-maksiat yang lakukan. Seterusnya, apabila kita melihat orang-orang yang terkena dengan musibah, dengan penyakit, bencana dan sebagainya, kita tidak boleh mudah-mudah mengatakan mereka ni adalah orang yang melakukan maksiat, mereka ni adalah orang-orang yang melakukan dosa. Sebab boleh jadi bencana yang mereka alami ini, masalah yang mereka hadapi ini adalah satu jalan supaya
supaya dosa mereka dihapuskan. Satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, kaifa salah ba'da hadhihi al-ayah? Man ya'mal su'an yujza bih." Rasul Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, kebaikan ataupun apa yang kita harus lakukan selepas ayat ini? Man ya'mal su'an yujza bih. Siapa yang melakukan kejahatan, dia akan diberi balasan. Sebab Abu Bakar takut, takkanlah setiap kali kita buat jahat terus kena balas. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghafarallahu laka ya Abu Bakar, alasta tamrat, alasta tansab, alasta tahzan, bala fahuwa ma tujzauna bih." Dan Rasulullah SAW balas dengan satu balasan yang begitu cantik. Rasulullah SAW berfirman apa kepada Abu Bakar? Rasulullah kata, "Wahai Abu Bakar, tidakkah kamu berasa sedih? Kamu pernah tak menjalani satu kesakitan? Kamu tak pernah tekanan? Dengan kamu alami perkara-perkara tersebutlah bahawa dosa-dosa kamu akan terhapus. Bukannya kamu diberikan balasan direct pada Allah Subhanahu Wa Taala." Apabila kita lihat apa yang berlaku dekat Morocco, apa yang berlaku kat Turki, kat Malaysia pun banyak berlaku banjir-banjir kan. Boleh jadi mereka ini melalui bencana-bencana ini adalah supaya satu jalan, supaya Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengangkat darjat mereka. Kedudukan mereka mungkin lebih jauh baik daripada kita, sebab mereka menghadapi kepayahan-kepayahan, kesusahan yang mana dapat menghapuskan dosa-dosa mereka. Saya nak kongsikan kepada anda semua juga satu hadis, "Anuhliku wa fina salihun." Ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah kami ini dibinasakan dalam keadaan kami ada orang yang soleh dan ada orang yang melakukan maksiat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Ya, idza kathural khabath." Sekiranya banyaknya perkara maksiat. Tapi bukannya disebabkan mereka ini dibinasakan bersama orang-orang yang melakukan maksiat, mereka dimasukkan neraka. Tak. Dekat hari kiamat nanti, mereka ini akan dikira amalan mereka mengikut amalan yang mereka telah lakukan di atas muka bumi. Boleh jadi tempat-tempat yang berlaku bencana di situ ada orang-orang yang soleh, dan ini bukanlah sebab ataupun punca untuk kita kata mereka melakukan benda-benda yang dosa dan maksiat dan sebagainya. Dan satu hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW berkata kepada Salman Al-Farisi, dia kata apa? "Abshir fa innal maradal mu'min yaj'alhu Allahu lahu kaffaratun wa musta'taban, wa inna maradal fajir kal ba'ir aqalahu ahlu thumma arsaluhu fala yadri lima uqila wa lima ursil." Dan hadis ini dikatakan kepada Salman Al-Farisi, ketika itu Salman Al-Farisi tengah sakit, ambillah perkara ini sebagai berita baik. Fa innal maradal mu'min, sungguhnya sakitnya seorang mukmin itu Allah SWT jadikannya sebagai kafarah, sebagai penghapus dosa, dan sebagai untuk restore balik kita punya iman dan sebagainya. Dan begitulah setiap mana seorang mukmin sakit. Tetapi bagi orang yang fajir, orang yang melakukan maksiat dan sebagainya, apabila dia menerima bencana ataupun berasa sakit, Nabi Muhammad SAW bandingkan mereka ini seperti unta yang mana apabila dia diikat dan dilepaskan dan dia pergi begitu sahaja. Tapi seorang mukmin dia bukan macam itulah. Kita tahu apa sebab kita menimpa kesakitan, bencana dan sebagainya. Itulah untuk menaikkan kita punya darjat. Apa pun berlaku bencana di mana-mana pun, sama ada di negara kita ataupun di negara-negara luar, bukanlah kita sebagai orang yang boleh menghukum suka hati sama ada orang itu adalah orang yang melakukan maksiat, orang itu melakukan dosa. Sebab kita tak tahu, kita tak nampak dosa ini dengan mata kita tak nampak. Itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan boleh jadi seperti yang saya sebutkan tadi, ini adalah untuk mengangkat darjat mereka, untuk membersihkan dosa-dosa dan juga perkara-perkara yang mereka lakukan sebelum ini. Dan itu adalah satu kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya anda ingin mendema kepada golongan-golongan yang terkesan daripada bencana alam ini, anda bolehlah tekan link di bawah ataupun tengok nombor akaun di bawah. Semoga video ini dapat membantu anda memahami bencana-bencana alam yang berlaku di atas muka bumi mengikut fahaman Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.